Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya bersama ahli kumpulan saya iaitu Siti Nurhidayah binti Muhammad Noor, matrik nombor 265345 bersama partner saya Nofarahin binti Abdul Manan, matrik nombor 260761. Pembentangan kami pada petang ni, kami membentangkan berkenaan cukai barangan dan perkhidmatan GST negara Singapura. Pengenalan. Pembayar cukai dikenakan bayaran dengan dua cara, iaitu melalui cukai langsung dan cukai tidak langsung. Cukai langsung adalah seperti cukai pendapatan dan cukai jalan. Cukai tidak langsung adalah seperti cukai penjualan dan cukai perkhidmatan. Terdapat beberapa cukai tidak langsung dan antara yang ingin diperbincangkan pada kali ini adalah cukai barangan dan perkhidmatan atau dikenali dengan GST. Kos cukai ditanggung oleh pengguna akhir atau end user. GST yang dikenakan ke atas produk yang dibeli juga boleh dituntut semula oleh rangkaian bekalan seperti pengilang, pemborong dan pengedar. Negara yang terlibat adalah seperti United Kingdom, New Zealand dan Australia. Okey. Assalamualaikum, saya Nofarahin binti Abdul Manan. Saya akan menerangkan pasal definisi GST. Definisi GST ataupun lebih dikenali sebagai cukai ke atas barangan dan perkhidmatan dalam bahasa Inggerisnya adalah Goods and Service Tax, GST. Adalah sejenis cukai ke atas pengguna yang dikenakan ke atas mana-mana nilai yang ditambah ke dalam produk. Organisasi organisasi perniagaan perlu berdaftar dengan pihak kerajaan untuk mengutip cukai GST. GST adalah sistem percukaian yang lebih komprehensif, berkesan, tulus, cekap dan mesra perniagaan. Okey, kita boleh tengok kat sini amalan dan pelaksanaan GST Singapura. Pada 1 April 1994, GST diperkenalkan di Singapura. Kadar cukai yang dikenakan adalah 30%, dikekalkan selama 9 tahun. Meningkat kepada 4% pada 1 Januari 2003. Manakala 5% pada 1 Januari 2004 dan semakin meningkat pada 7% pada 1 Julai 2007. Okey, faktor pelaksanaan GST di Singapura adalah kerana Singapura telah mencapai status negara maju dengan per kapita melebihi USD 15,000. Singapura mengenakan GST keseluruhan kepada keseluruhan rakyatnya. Okey, Singapura juga memiliki pendapatan yang selesa untuk rakyat membelanjakan. Kadar cukai korporat dan cukai pendapatan individu di Singapura adalah tinggi pada 30% dan 33%. Okey, kat sini kita boleh tengok keprihatinan kerajaan Singapura. Kerajaan juga menubuhkan jawatan kuasa menentang penunaikan dalam kurungan CAP secara serentak pada tahun 1994 untuk menyiasat semua runggutan dan maklum malas. Penurunan kadar cukai korporat dan cukai pendapatan individu bertujuan untuk menarik pelaburan langsung asing. Kerajaan Singapura telah mewujudkan pakej offset untuk meringankan beban ini. Pakej bantuan untuk golongan berpendapatan rendah. Okey, pakej offset termasuk kadar cukai yang lebih rendah dan rehat cukai untuk rakyat Singapura berpendapatan rendah. Cukai harta yang lebih rendah, diskaun ke atas cas sewaan dan perkhidmatan serta yuran pemuliharaan perumahan awam dan penambahan subsidi untuk perkhidmatan masyarakat, pendidikan dan kesihatan. Kelebihan GST yang telah dilakukan, kelebihan GST terhadap negara Singapura adalah untuk menggalakkan simpanan dan pelaburan serta membina ekonomi negara. Mengekalkan daya saing sesebuah negara, cukai yang berkesan, GST ini dianggap cukai yang berkesan dalam mentadbir negara. GST adalah sumber pendapatan perbendaharaan yang lebih dipercayai. Okey, kat sini kita boleh tengok kelemahan GST. Kelemahan GST merupakan golongan berpendapatan rendah dan golongan OKU, kenaikan kos untuk barangan dan perkhidmatan. Pengenalan GST dapat dilihat sebagai tidak betul pada masanya dalam iklim ekonomi masa kini
yang agak perlahan serta kos sara hidup yang agak tinggi. Cadangan dan penambahbaikan. Cadangan dan penambahbaikan terbahagi kepada dua, kerajaan dan pengguna. Okey, kita tengok daripada segi kerajaan dulu. Dulu adalah untuk merangka perundangan dalam Akta Kawalan Harga untuk mentadbir amalan pengambilan untung yang tidak perlu, mewujudkan Majlis Kawalan Harga, langkah-langkah yang lebih ketat dan lebih ketat pematuhan serta hukuman yang lebih teruk. Panduan harga pengguna dikeluarkan secara berjadual. Daripada segi pengguna pula adalah pengguna perlu membandingkan harga sebelum membuat perbelanjaan, sentiasa rujuk kepada panduan harga untuk pelanggan, melaporkan kepada pihak kuasa atau persatuan pengguna sebarang kenaikan harga yang tidak adil, perlu membeli secara bijak. Kesimpulan pengurusan GST negara Singapura. Pengurusan GST yang lebih baik boleh memberi kesan yang penting terhadap negara, meningkatkan hasil negara melalui kadar penguasaan cukai yang lebih tinggi, memerlukan masa yang santai dan mencukupi sebelum pelaksanaannya untuk membolehkan semua orang lebih bersedia.